Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahmir Adam bin Mahadi, nombor metrik 056513. As-sunnah dalam ilmu usul fiqh adalah kata-kata, perbuatan dan takrir yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan dijadikan dalil hukum Islam. Mereka mengkaji hadis sebagai sumber hukum syariat seperti hukum wajib, haram, sunat, harus dan makruh. Penggunaan al-sunnah dalam fiqh adalah perkara-perkara sunat yang apabila dilakukan akan mendapat pahala dan meninggalkannya tidaklah berdosa. Penggunaan as-sunnah dari segi akidah pula adalah antonim bagi bid'ah. Mereka yang berpaling dari as-sunnah dianggap sebagai pembuat bid'ah. Penggunaan as-sunnah dari segi hadis pula adalah pengertian yang sama seperti hadis, iaitu apa juga yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari segi perkataan, perbuatan, perakuan, sifat fizikal dan akhlaknya, sama ada sebelum dilantik menjadi Rasul atau sesudahnya. Perbezaan ilmu hadis riwayah dan hadis dirayah. Hadis riwayah ialah suatu pengetahuan yang disandarkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW secara khusus sama ada dari segi perbuatan, perkataan, takrir dan sifat dan tingkah laku baginda sallallahu alaihi wasallam. Perkembangan ilmu hadis riwayah pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi perkataan, perbuatan dan takrir baginda merupakan pengakuan dan pengajaran apa jua yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam adalah benar kerana baginda adalah maksum. Para sahabat menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW kerana masyarakat Arab pada masa itu buta huruf dan mempunyai daya ingatan yang kuat. Selepas kewafatan baginda SAW, penulisan dan pembukuan secara formal masih tidak dilaksanakan oleh para sahabat. Namun ada juga di kalangan para sahabat yang pandai menulis. Bermula kegiatan para sahabat dalam penulisan dengan cara mengajar serta mempelajarinya. Pada zaman tabi'i, terdapat kemunculan hadis palsu disebabkan pengikut-pengikut mazhab seperti Syiah, Mu'tazilah dan Khawarij, dan juga kekurangan penghafaz hadis yang berpindah ke negeri yang lain dan mati syahid. Maka timbul ulama hadis untuk menyelidiki hadis. Khalifah Umar bin Abdul Aziz mengarahkan Muhammad bin Hazm, iaitu Gubernur Madinah, untuk mengumpulkan dan mencatat hadis daripada hufaz seperti Amarah binti Abdul Rahman. Usaha diteruskan oleh Ahmad bin Muslim bin Shihab Az-Zahri dalam mengumpul dan membukukan dan mengedar ke seluruh pelosok negara-negara Islam. Usaha berterusan hingga zaman Bani Abbasiyah iaitu Abu Ja'far Al-Mansur. Ahmad bin Muslim bin Shihab Az-Zahri mengarahkan Imam Malik bin Anas menyusun buku hadis. Hasilnya kitab Al-Muwatta. Pada awal kurun ketiga berlaku ledakan pembukuan hadis. Kitab-kitab tersebut dikenali sebagai Sunan As-Sittah. Hadis dirayah pula ialah suatu ilmu untuk mengetahui keadaan sanad dan matan, sama ada diterima atau ditolak, serta perkara yang berhubung kait dengannya. Nama lain bagi hadis dirayah ialah ulum al-hadis, usul hadis dan mustalah al-hadis. Perkembangan hadis dirayah seiring perkembangan hadis riwayah. Sekitar 40 tahun selepas hijrah, telah timbul fitnah dipelopori golongan Syiah dan golongan As-Sabiyah. Perselisihan pendapat antara mereka dan Aswajah mendorong mereka mencari hujah berdasarkan syarak, menyokong pendapat mereka tetapi tetap gagal. Ini menyebabkan mereka cuba memalsukan hadis sehingga ke peringkat kritikal. Ulama hadis yang menyedari hal tersebut berusaha untuk membendungnya. Usaha yang dijalankan oleh ulama hadis yang menyebabkan berlakunya pembukuan hadis yang menggunakan prinsip-prinsip, kaedah serta istilah-istilah ilmu hadis, seperti istilah hadis marfu', hadis mauquf, hadis maqtu', hadis
mursal munqata' dan hadis syaz. Antara ulama hadis yang dianggap sebagai orang pertama memperkenalkan ilmu hadis ialah Ibn Az-Zura pada 124 Hijriah. Dalam kitab Ar-Risalah dan Alam yang dikarang oleh Imam Asy-Syafi'i, terdapat juga istilah-istilah ilmu hadis serta pengkaedahannya. Penulisan ilmu hadis terus berkembang dari masa ke semasa dan terhasillah kitab-kitab. Perkembangan ilmu hadis riwayah dan dirayah di zaman sahabat radhiyallahu anhu. Para sahabat pula berbeza di antara satu sama lain. Ada yang masuk Islam awal dan ada yang kemudian. Dengan itu, ada yang banyak mendengar daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dan ada pula yang sedikit. Ada di kalangan mereka yang sepenuhnya bersama baginda, manakala ada juga yang terhalang untuk bersama baginda sallallahu alaihi wasallam atas keperluan kehidupan dan mencari rezeki. Dengan itu, mereka perlu mendengar dan mengambil hadis di antara satu dengan yang lain. Dengan itu, hadis menjadi ilmu yang diriwayat dan dipindahkan, maka wujudlah ilmu hadis riwayat. Dorongan kepada periwayatan hadis lebih mendesak kepada kewafatan Rasulullah SAW kerana semasa hayat baginda, para sahabat boleh merujuk terus kepadanya. Namun, para sahabat begitu teliti dan berhemat. Imam Bukhari ada meriwayatkan bersumberkan dari Abdullah bin Zubair, di mana beliau ada bertanya bapanya mengapa beliau tidak banyak meriwayatkan hadis daripada Rasulullah SAW seperti sesetengah sahabat. Katanya, saya tidak terpisah dengan baginda, tetapi saya mendengar sabdanya, sesiapa yang berdusta ke atasku, maka dia menyediakan tempatnya di dalam neraka. Ini sebagai asas kepada ilmu dirayah. Dr. Hamman Abdul Rahim As-Sa'id berkata, umat Islam telah kerugian khalifah mereka. Namun mereka untung dalam aspek dirayah, penelitian dan kritikan serta berhati-hati dalam periwayatan yang membantu mereka menjaga prinsip agama dan sunnah Rasulullah SAW. Para sahabat begitu mementingkan penelitian sanad dan dirayah. Di samping aspek riwayah, penghafazan hadis, pengumpulan dan perbincangan mengenainya. Penriwayatan memerlukan kaedah bagi mengenal pasti perawi dan hadis yang diriwayatkan. Munculnya perbincangan mengenai sanad dan kepentingannya, dengan itu lahirlah ilmu mustalah al-hadis. Di zaman ini juga bermulanya tradisi rihlah, merantau bagi mendapatkan hadis. Ini kerana para sahabat yang mendengar hadis daripada Rasulullah SAW telah bermastauti di segenap ceruk rantau dunia Islam ketika itu. Abu Ayyub Al-Ansari, walaupun banyak mendengar hadis daripada Rasulullah SAW, yang telah merantau ke Mesir bagi mendengar satu hadis daripada Uqbah bin Amir. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu telah merantau ke Syam sebulan di perjalanan bagi mendapatkan satu hadis mengenai Al-Mazalim yang tidak didengarinya. Beliau ke sana untuk menemui Abdullah bin Anas.